Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So basically hari ni kita akan tengok sikit overview untuk bab 3, iaitu hukum berkaitan dengan kegravitian. Okay, jadi 3.1 bercerita tentang hukum kegravitian. Okay, jadi yang ni basically just overview ataupun hampa boleh buat untuk revision akhir hampa ketika exam. Jadi ini little bit ringkas daripada mana yang mungkin akan diajarkan dalam kelas. Ringkas sikit. Sebab apa? Yang ni overview ataupun secara big picture dah. Okay. Jadi basically apa yang kita tengok ni adalah bab kegravitian. Okay, contoh bab kegravitian ni hampa kata satu benda, iaitu berkaitan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, hukum ni dia ada dia punya formula, iaitu F equals to G M1 M2 overkan dengan R squared. Okay, daripada formula ni sebenarnya hampa boleh tahu dah maksud dia. Apa maksud untuk hukum kegravitian semesta Newton? Okay, first kita tahu dalam dunia ni kita mesti terfikir kan, macam mana planet-planet ni boleh berpusing, macam mana dia tak terlepas daripada paksi dia, which is amazing lah, fizik kan, macam mana boleh terjadinya fenomena macam tu. Okay, jadi dekat sini adanya hukum kegravitian semesta Newton. Okay, dia kata apa? Daya adalah F berkadar terus dengan hasil darat dua jisim. Daya ni berkadar terus dengan hasil darat dua jisim dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat objek. Nampak? Daya tadi berkadar terus dengan hasil darat dua jisim dan daya berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat objek. Yang ni maksudnya. Okay. Jadi basically kalau hampa boleh tahu formula, hampa boleh tahu dah maksud hukum kegravitian semesta Newton tanpa perlu hafal. Siapa yang suka hafal tak? Hafal. Tak ada orang suka hafal, tak ada orang suka hafal. Okay, jadi kita harus faham konsep, boleh buat calculation sikit setelah. Okay, lalu tengok formula. Apa itu F? Tengok apa itu F, apa itu G, apa itu M dan apa itu R. F kita tahu, F itu adalah daya. G itu adalah pemalar kegravitian, which is akan dibagi dalam soalan. Jadi tak payah hafal. Yang tak payah hafal, tak hafal. Okay, M adalah jisim objek pertama, M2 adalah jisim objek kedua dan R tu adalah jarak antara pusat. Maksud dia R tu mesti start dari sini sampai dah ke sini, pusat. Kadang-kadang soalan bagi macam ni. Katakan ada planet. Okay. Allah, nak buat bulat. Okay. Kita buat betul kita boleh. Kita budak IT guys. Okay. Jadi katakan ada satu objek di sini. Katakan satelit. Okay, satelit bukan ramah-ramah. Kita katakan dia bagi gambar jari ni, jari R yang ni dia terbang pada 200 km ataupun dia mengorbit bumi pada 200 km. Jadi kalau nak cari R, apa nak cari R, apa tak boleh ambil 200 ni je. Sebab apa? Yang ni bukan daripada pusat satelit ke pusat bumi. Apa ambil 200 ni tambah dengan jari bumi, baru dapat keseluruhan daripada pusat bumi ke pusat satelit. Jadi berhati-hati dengan soalan. Okay, jadi basically mana dapat dah M2 jisim mesti dalam kg tau. Mesti dalam unit SI. Yang ni dalam kg, yang ni dalam meter, yang ni daya akan jadi meter lah. Okay, itu satu. Jadi apa dapat ni boleh buat soalan. Nanti soalan saya dah buat video untuk saya post. Nanti sekarang saya dah post soalan tu. Nanti tengok balik soalan yang saya buat. Okay, kemudian percutan graviti. Okay, percutan graviti ni setiap planet ada percutan graviti dia. Sebab tu hampa dekat bumi kita tak terbang. Sebab kita tak terbang kalau kita kat bumi. Okay, ada hampa kat bumi, tiba-tiba hampa duduk jalan-jalan di kelas, member hampa terbang pergi kelas. Member terbang pergi kelas guys, tak ada. Okay, sebab apa? Kita ada percutan graviti yang tarik kita untuk kita kekal berada di atas permukaan bumi. Okay, dia formula G percutan graviti is equals to G pemalar kegravitian M dan R kuasa 2. Yang ni mass untuk planet yang banyak dan yang ni radius dia. Okay, basically bulan. Okay, kenapa bulan? Kenapa bumi tu tak? Hampa boleh jalan lompat-lompat. Kalau dekat bulan hampa akan yang tu, sebab tu record sikit sini. Dekat bulan hampa lompat sikit dia akan pergi tinggi, lompat sikit akan pergi tinggi. Sebab apa? Sebab percutan graviti yang tarik kita adalah rendah. Percutan graviti dekat bulan hanya ada 1/6 percutan graviti dekat bumi. Sebab tu kita boleh, walaupun jalan sikit, kita boleh lompat tinggi. Macam tu. Sebab apa? Daya tarikan percutan graviti tu rendah. Macam tu. Okay, next. Kita masuk daya memusat. Okay, daya memusat ni adalah apabila ada satu objek yang bergerak memusat. Nama memusat tu tak?
mesti dia daya yang bergerak ke atas dengan arah menuju ke. Nampak maksud dia? Kita fahamkan maksud. Okey, daya yang bertindak ke atas dengan arah yang menuju ke arah pusat. Maksud apa? Ada daya yang sedang bertindak ke atas objek ni, di mana daya tu menuju ke arah pusat. Tu maksud dia. Sebab tu dia akan bergerak sentiasa membulat. Sebab kalau objek tu duduk situ, dia still arahkan ke arah pusat. Duduk sini pun arah ke arah pusat. Macam tu. Sebab tu dia akan membentuk satu putaran. Sebab dia ada daya memusat yang sedang menarik dia ni. Sebab tu tak orbit. Bumi tak terbang ke sini, bumi tak ke sana, bumi tak ke sini. Sebab apa? Ada kita ni daya memusat. Kita pusat apa? Kita memusing apa? Kita memusing matahari juga. Matahari, kita pusing matahari. Sebab apa? Daya tarikan, daya memusat tu. Okey. Formula dia apa? Formula dia adalah F equals to mv squared over r. Okey, F tu standard daya. Mass apa? Mass adalah jisim, V laju dan R adalah radius. Saya rasa kalau pada tengok video ni, basically aku dah quite faham lah apa itu M, apa itu V, apa itu R. Sebab ni dah bab 3 betul lah. Jadi kita faham dengan simbol-simbol yang bagi. Okey, jadi yang itu satu. Kita katakan kita ni ya. Okey, formula tadi F equals to mv square over R. Dia suruh cari daya. Okay, jadi mass dia apa? 3. Laju dia laju tadi kita katakan laju. Katakan laju dia 5 ms negatif 1. Jadi laju dia 5 so 2, radius dia apa? Radius dia 2. Basically yang mengatakan kereta dapatlah satu jawapan kat sini. Macam tu lah, simple as that. Cuma nanti bila baru faham konsep, pada terlalu buat question, apa boleh lah tengok soalan macam-macam sikit. Sebab kerana soalan ni ada trik-trik dia. Jadi dia tengok soalan. Jadi untuk video ni hanyalah sebagai overview untuk hamba, ataupun untuk recap balik macam tu je. Okay, next, pecutan memusat. Okay, satu lagi bagian sini dia ada mana ni? Okay, dia ada daya memusat, dia juga ada laju linear ke depan. Katakan kita pusing tali tu, yang ni objek ada tali pusing dah, yang ni tali. Katakan tali ni putus, objek ni akan bergerak mana? Objek ni akan bergerak ke arah hadapan macam ni. Dia akan linear ke arah laju linear tu. Katakan objek kat sini, katakan tali ni putus, dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke situ. Sebab apa? Dia akan bergerak dengan laju linear dia yang asal. Kalau tali tak putus, dia akan still membulat. Sebab apa? Ada daya yang memegang dia. Okey, jadi kita yang formula pecutan memusat. Kalau ditanya soalan dengan pecutan memusat, kalau soalan dengan pecutan memusat, basically formula dia A equals to V equals to 2 over R. Macam mana kita dapat formula ni? Basically formula ni kita dapat daripada asal dia juga. Okey, saya tunjukkan macam mana kita dapat. Okey, F equals to mv squared over R. Apa formula yang daya lagi? Formula daya yang berbelajak awal bab 2. F equals to MA betul tak? Jadi dua ni sama. Jadi kita samakan apa ni? Jadi MA equals to V equals to 2 over R. Mass dengan mass boleh potong. Jadi A equals to V equals to 2 over kan dengan R. Nampak sama tak? Sama. Pecutan memusat adalah formula dia A equals to V equals to 2 over R. Jadi basically dia adalah sama aja. Cuma dapat ubah formula untuk dapatkan pecutan memusat. Okay, kemudian ni laju linear. Laju linear ni nanti kita akan baca lagi detail. Terpadam pula detail. Jadi saya tunjuk sini formula dia. Okay, jadi formula dia sama ada V equals to 2 pi R over T ataupun V equals to square root of GM over R. Apa? Okay, yang ni, kalau yang ni sunatnya dia daripada apa? Formula apa? Laju equals to jarak dengan masa. Jarak memusat adalah bulat tu tak? Lepas tu formula kita 2 pi R. Sebab apa? Jarak untuk memusat adalah bulat. Jadi kena guna 2 pi R. Macam tu je. Okay, basically kita akan masuk hukum linear. Ada 2 slide lah. Sebab apa? This is a short simple one. Okay, jadi hukum Kepler ada 3. Okay, hukum Kepler ada 3. First, hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua, hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ni hanya satu hukum Kepler saja yang ada formula ataupun yang ada calculation, iaitu hukum Kepler ketiga. Yang lagi dua ni, yang ni dengan yang ni, hanya berdasarkan apa punya kefahaman. Tak ada calculation langsung. Okay, jadi kita tengok hukum Kepler pertama. Hukum Kepler pertama adalah hukum orang kenal sebagai hukum elips. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang macam mana kita boleh berputar
dalam bentuk elips. Bukan bulat, dia bentuk elips. Okey. Jadi apa maksudnya? Orbit setiap planet adalah elips dengan matahari pada salah satu fokusnya. Jadi macam ni lah. Bentuk elips kena ada dua ni, dua pusat. Lepas tu kalau nak bikin yang penting YouTube macam nak bikin elips boleh buat. Okey, ada dua pusat. Dan nanti kita letak pensel, kita akan pusing ni. Ada tali kat dua ni. Dan kita akan pusing ni. Ini bentuk elips. Dan matahari berada pada salah satu fokusnya. Maksud dia, sama ada matahari tu berada belah sini ataupun belah sini. Tak boleh matahari dua-dua belah. Mana ada matahari dua? Pisang mak, matahari dua-dua tak ada. Okey, kalau matahari dua, astaghfirullahalazim. Risau. Okey, jadi matahari mesti ada salah satu je. Siapa ada kata matahari dua tu cek iman balik. Saya cek iman balik. Okey, kemudian hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua ni menceritakan hukum luas. Banyak ikut lah. Yang first elips, yang kedua luas, yang ketiga adalah tempoh. Okey, hukum luas. Apa hukum luas? Kita maksud dia. Hukum luas. Satu garis yang sambungkan planet dengan matahari. Satu garis sambungkan planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama. Okey, maksud apa? Okey, nampak dia mencarut kan? Maksudnya pelik sikit. Okey, bang, saya fahamkan. Okey, maksudnya apa? Okey guys, luas yang sama, masa yang sama. Maksudnya apa? Katakan A ke B mengambil masa 20 hari. C ke D mengambil masa 20 hari juga. Jadi apabila masa selang masa dia sama, maka luas dia sama. Maksudnya luas dia dekat sini, luas Y adalah sama dengan luas X. Kalau selang masa dia sini 20 hari, sini pun 20 hari. Tapi misalnya, kenapa yang ni nampak lagi dekat, yang ni nampak lagi jauh? Sebab sebetulnya gambar ni rajin silap sikit. Sebenarnya sini nampak jauh, sini nampak dekat. Kita boleh betul terus. Gambar kita ni berteknologi. Allah. Lebih-lebih pula. Cak benar sikit lah. Okay, nice. Astaga. Lah kenapa dah? Kenapa? Tak apa. Okay, basically dia macam ni. Okay, saya buka selain suka warna ya. Okay, lukisan tu tak kurang sikit lah. Kurang lengkap, kurang tepat, bukan kurang lengkap. Kita bagi surat. Okay, bentuk elips. Okay, ada matahari. Sini matahari, sun. Basically this is sun. Kemudian ada dua planet. Planet yang tak nampak. Ada dua planet. Ada satu planet A. Sini B. Sini C. Sini D. Yang ni saya nak keluar ya. Okay, 1 2 3 4. Okay, ni luas. Katakan ni luas Y. Dan ni luas X. Okay, maksudnya katakan dari planet A bergerak, katakan satu planet bergerak daripada A ke B dalam masa 20 hari. Planet C bergerak ke D dalam masa 20 hari. Basically bila selang masa dia sama, luas dia pun akan sama. Maksud dia bila sini 20 hari, sini 20 hari, maksud dia luas Y adalah sama dengan luas X. Tapi mesti tanya, kenapa jarak ni nampak dia panjang sedangkan jarak ni pendek? Sebab apabila dia dekat dengan matahari, laju dia semakin bertambah. Laju planet akan tambah sebab daya kat sini kuat. Basically dia akan berlaju. Apabila dia jauh dengan matahari, laju dia semakin perlahan sebab dia pendek je gerak. Tapi ingat, kita ukur luas. Basically macam tu je lah. Nak faham dia, luas selang masa sama, luas dia akan sama macam tu. Okay, itu yang dimaksudkan dengan hukum Kepler kedua. Mana tengok last hukum Kepler. Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler cerita apa? Banyak pula hukum Kepler kan. Okay, hukum Kepler ketiga menceritakan tentang hukum tempoh. Apa itu hukum tempoh? Hukum tempoh adalah kuasa 2 tempoh planet berkala terus dengan kuasa 3 jari planet. Maksud dia T kuasa 2 berkala terus dengan R
kuasa 3. Macam tu maksud dia. Jadi T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi tempoh kuasa 2 tempoh planet T kuasa 2 berkadar terus dengan kuasa 3 jari planet. Jadi formula dia ada formula apa? Ni dah formula. Maksudnya ni dia akan comparekan tentang dua planet. Jadi ni untuk T kuasa 2 per R kuasa 3 untuk planet pertama, T kuasa 2 per R kuasa 3 untuk planet kedua. Next, this will be our last page. Okay, this basically will be our last page. So, dalam bab ni dia akan cerita tentang dua satelit. First, satelit geopogon dengan satelit bukan geopogon. Dua ni. Okay, yang ni sebenarnya dia minta comparison. Jadi mau comparekan je. Tak payah hafal 1, 2, 3, 4. Tak payah 4 part tu apa. Siapa je hafal banyak betul tak? Kita hafal 3 ataupun 2 pun dah cukup. Okay, jadi kita hafal yang standard. Kita nak geopogon. Apa maksud kenapa nama geopogon? Sebab dia ni pogon berada satu tempat. Nama dia geopogon. Okay, first kita nak hafal senang lah. Kedudukan geografi dia yang sama. Sebab apa? Nama dia kan geopogon. Jadi kedudukan geografi dia sama. Kemudian tempoh putaran adalah sama dengan putaran bumi. Kalau bumi berputar ke arah macam ni, satelit tu akan putar ke arah situ. Sebab dia akan tiru arah putaran. Tempoh putaran pun akan sama. Kalau bumi berputar 24 jam, satelit tu pun akan berputar 24 jam. Masa sama, arah pun sama. Itu maksud geopogon. Kalau bukan geopogon, dia tak sama. Dia jadi tempoh dia lebih ataupun kurang daripada bumi. Boleh jadi arah dia berlawanan dengan arah bumi. Macam tu. Jadi bila bukan geopogon, confirm lah dia punya kedudukan geografi tak sama dengan kedudukan geografi bumi. Maksud kedudukan geografi tu katakan hamba rumah. Okay, korang nak rumah pagi-pagi malam-malam healing guys, nak tengok langit, nak tengok tiba-tiba nampak ada satelit guys, ada satelit malam pertama. Katakan yang ni satelit geopogon. Okay, malam pertama boleh tengok dekat sini. Katakan esok pula, esok bangun lagi nak healing sampai pagi tak baik. Okay, jadi esok pagi hamba akan tengok, esok malam hamba akan tengok, dia still akan dekat situ. Sebab apa? Dia adalah satelit geopogon. Kalau dia bukan satelit geopogon, first malam hamba akan tengok dari sini. Second malam hamba takkan nampak lagi dia kat sini. Sebab apa? Kedudukan geografi dia berubah-ubah. Mungkin malam esok dia dekat tempat lain lah. Mungkin duduk sebelah, duduk tempat yang jauh nampak. Macam tu. Itu maksud dia. Okay. Okay. Next. Ni last. Okay, jadi dalam bab halaju, dalam bab last hamba akan belajar dengan dua formula lagi. Jadi basically nanti habis setiap video ni hamba buat dah apa formula-formula yang ada dalam ni. Lebih awal ni F equals to GM1 over 2 M2 per R square, F equals to MV square over R square, A equals to V kuasa 2. Macam tu. Okay, jadi next story jadi halaju dua. First kita tengok halaju lepas dengan halaju orbit. Jadi halaju orbit V equals to square root of GM over R. Ini tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah pun. Guna formula ni balik untuk masukkan ke dalam halaju orbit tu. Ini yang saya bagi tadi, yang awal tadi. V equals to ni. Jadi dia akan cerita dekat apa punya last chapter. Okay, kemudian saya cerita lebih tentang halaju lepas. Halaju lepas ni adalah halaju minimum objek untuk atasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Maksud dia apa? Maksud dia katakan ada satu objek dekat bumi, roket. Okay, kita katakan masa cipta roket. Okay guys, katakan halaju lepas untuk bumi adalah 2000 km per jam. Katakan basically kalau roket ni halaju dia, katakan halaju dia 1800 km per jam, dia boleh lepas tak ke angkasa lepas? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak melepasi halaju lepas bumi. Sebab tu dia tak lepas, dia akan naik pasal dia akan jatuh. Dia tak lepas ke angkasa lepas. Okay, basically kalau halaju ni, katakan saya bagi halaju roket ni 2400 km per jam, lepas tak roket ni Nabi? Lepas lah. Sebab dia melepasi halaju lepas bumi tu sebenarnya. Dia melepasi halaju minimum untuk objek atasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Jadi formula dia apa? Formula dia yang ni V equals square root 2 GM over R square. Okay, M ni apa? M ni adalah jisim
planet. Ikut mana planet mana, planet bumi ke apa ke, depend lah. Nanti saya dah buat soalan, nanti tengok soalan untuk dan ni abang dah faham macam mana cerita bab ni, abang nampak overview cerita bab ni, abang nampak apa yang kita perlu belajar, apa hukum-hukum yang ada, apa formula yang ada. Nanti boleh terus buat soalan. Jadi saya rasa sampai situ je bab kegravitian. Jumpa untuk next video. Jangan lupa share, nak subscribe ikut tiba tu dah subscribe kan. Subscribe dan like Nanti saya buat banyak video insya-Allah. Okay, bye. Assalamualaikum.